Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai semua, apa khabar? Selamat tengah hari, salam sejahtera, selamat hari Isnin kepada anda semua. Hari ini 5 Jun 2023 kita memulakan Minggu Baharu dalam Bulan Baharu bersama saya Uyaina Arsyad dan juga Farin Ahmad. Ya, sebagaimana kami buka dengan senyuman pada hari ini, saya anda juga bersama-sama kami turut ceria, terus bersama dengan kita, dan pasti ramai juga yang turut bergembira jugalah pasal hari ini hari cuti umum. Wow. Dan dengan itu juga kami di Wanita hari ini ingin merapat sembah dan setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada 5 Jun 2023 bersamaan 16 Zulkaedah 1444 Hijrah. Dirgahayu Tuanku, daulat Tuanku, menjunjung kasih Tuanku. Dirgahayu Tuanku. Dan selamat hari lahir juga kepada anda semua yang menyambut ulang tahun kelahiran sama dengan Agong gitu. Hebatlah anda semua siapa yang sambut birthday hari ini sebab cuti. Dan ini juga merupakan hari terakhirlah bagi mereka yang bercuti sekolah untuk adik-adik kita, kecuali di Johor. Betul tu. Dan di beberapa negeri lain dah mulakan hari persekolahan mereka pada hari semalam. Baik, dan pada hujung minggu lepas juga Yana, sesuatu yang cukup hebat berlaku di Shah Alam. Awak pergi kan? Saya pergi, semalam saya pergi. Ya, Fahrin ada, Sugita ada, Fiza Sabjahan pun ada. Betul. Yang mana telah berlangsungnya Karnival Jom Heboh yang mana membuka tirai Karnival Jom Heboh untuk tahun 2023 ini pertama sekali di Shah Alam. Inilah dia, seramai 20,000 orang memeriahkan penutup Karnival Jom Heboh pada malam tadi. Wah. Dan pelbagai aktiviti sepanjang 3 hari, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Dan kita harap dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang hadir memberikan sokongan. Pelbagai aktiviti menarik, antaranya juga Yana, semalam saya dan Fiza Sabjahan menjadi juri untuk pencarian host barulah, bakat-bakat baru. Dahsyat awak sekarang. Dulu waktu saya yang masuk pertandingan tu awak jadi juri saya. Nampak? Ini hasilnya. Betul. Dan bercakap juga tentang malam penutup semalam kan. Ada seorang penyanyi yang buat persembahan semalam dengan lagu barunya. Dan ini antara persembahan-persembahan yang ada, dan kalau kita lihat ramai yang cukup terhibur dan meriah pada sekitar malam kemuncak pada malam tadi. Betul. Tetapi ada berlaku apa-apa perkara misteri tak? Mungkin juga, tapi ada orang mungkin boleh menceritakan apakah misteri yang sebenar berlaku pada hari malam. Jom kita bersama dengan Hazama, lagunya Misteri. Siapa sebenarnya aku dalam mata kamu? Jujur saja, apakah suka juga rela bazikan bahasa cinta yang lara? Segala yang ditaburkan hanya dusta, semua yang dilafazkan lenyap, binasakan diri.
Satu misteri. je Penuh saya nak misteri. kata, jangan biarkan hidup anda disembunyi misteri. Bukan. Bukan, Itu cerita lain. Itu lain. Itu cerita Okey, lain. tapi nak tahu apakah cerita yang sebenarnya? Hazama. Saya. Alamak. Okey, sebelum tu, Jom Ibu malam tadi okey. Best. Alhamdulillah. Crowd macam mana crowd? Wah, crowd yang paling meriah yang pernah saya perform kat Johor Heboh lah. Serius. Saya rasa penonton dah lama rindukan Johor Heboh sebab tu bila semalam buat dia memang kena serbu lah. Itu saya tengok bila Hazama buat kita dengar orang menjerit. Maknanya tu. penonton dah lama rindukan Hazama. Ya. Eh. Okey, baik. Ini antara lagu yang dipersembahkan pada malam tadi? Ya, betul. Okey, ceritakan mengenai lagu ni. Lagu ni tentang dia OST untuk slot drama Samarinda yang kat TV3 ni. Bunga Aku Tunggu. Okey. Ya. Konan Beto Kushairi dan Lydia Sendros. Lagu ni dia macam tu lah, misteri lah lagu dia. Kenapa? Adakah lagu ini dipilih disebabkan oleh jalan cerita Bunga Aku Tunggu ataupun disebabkan cerita Bunga Aku Tunggu ni, maka penulisan lagu ni mengikut cerita? Itu kan macam mana? Saya rasa lagu ni memang dah siap sebelum lagu Sebelum cerita tu ada lah. Jadi dia rasakan sesuai dan masuk. Okey, sebab dari liriknya tu, Zama, dia sebenarnya apa penceritaan dia sebenarnya? Dia sebenarnya tentang perhubungan lah, perhubungan kita dengan orang lah. Misteri lah sebab kadang-kadang dia macam bertepuk sebelah tangan ke tidak. Lepas tu persoalan dia, siapakah aku di mata kamu, siapakah kamu di mata aku. Itu jadi misteri. Siapa apa maksud hubungan kita? Hazama terlibat dalam penulisan lirik lagu ini? Tak. Okey, lagu ni ditulis oleh siapa? Oleh Iki Hyuk. Iki Hyuk ke Iki Hu ke? Ya. Saya pun selalu nak sebut tu. Saya senang Iki. Penciptanya? Pencipta dia pun Iki Hyuk. Hyuk tu. Hyuk. Hyuk mungkin. Omake. Okey. Okey, dan kalau kita lihat dari segi genrenya, Azama banyak buat genre yang berbeza-beza. Kalau kita tengok macam ni, adakah ini satu genre yang selesa? Kalau kita dengar dia easy listening, relax, berulang-ulang. Tapi nampak dia tarik tu tak easy sangat lampun kan? Jangan bocor. Jujur je. Tahu. Dia jadi 3 lagu malam tadi penat. Semua tinggi-tinggi pula tu kan? Apa tadi soalan? Saya lupa dah. Okey, selesa ke dengan lagu yang terbaru ni? Sebenarnya saya okey sebab ini merupakan satu direction baru untuk saya sebab dulu saya more kepada rock yang organik. Sekarang ni dah kita pergi ke arah EDM lah sebab kita punya teknologi dari segi recording apa semua dah berubah. So saya cubalah untuk adapt untuk zaman sekarang. Kalau tidak, kalau dengar lagu mesti ada yang tarik tinggi. Ini nampak lebih boleh relax. putus urat keting orang kata. Tapi kan Hazama, okey. Kita tahu Hazama ni antara finalis AJL, memang tak asing lagi. Okey, memang selalu masuk ke AJL kan. Adakah lagu ini akan dipertaruhkan juga untuk AJL nanti? Harapan lagu ni. Saya kalau boleh memang lagu ni kalau boleh nak sampai ke anugerah juara lagu lah. Amin. Sebab saya kalau boleh nak buat lagu saya tak nak lagu saya jadi lagu yang sia-sia habis tu. Kalau boleh kita apa pencapaian tertinggi untuk lagu tu saya akan push lah. Amin. Okey. Baik, untuk menutup tentang lagu ni, mungkin Hazama boleh kongsilah siapa nak terus mengikuti laman media sosial Hazama, silakan. Dan juga lagu ni lah. Okey, kepada semua penonton wanita hari ni jangan lupalah untuk layan lagu saya dah ada keluar kat YouTube kat Alternate punya channel. Dan jangan lupa untuk follow Alternate punya channel, jangan lupa untuk follow saya punya IG, TikTok apa semua tu dan terus menonton wanita hari ini. Allah, so sweet. Okey, tapi saya ada satu soalan kat Hazama lah. Kalau katalah lagu ni tak masuk dekat anugerah, kisah ke tak kisah? Saya okey je sebab kerja saya memang penyanyi. So kalau tak lagu tak jadi, saya buat baru sampai jadi. Tapi betul ke dia tak kisah ni? Betul ke tak betul. kisah? Okey, kita akan sembang kejap lagi tentang kisah ke tak kisah. Okey, sebab kadang-kadang mungkin awal-awal tak kisah. Tapi lepas asyik berlaku macam tu je, terus jadi kisah. Betul. Jadi hari ini topik kita betul ke tak kisah dan Azama akan bersama dengan tetamu-tetamu lain sebentar saja lagi. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Misteri Betul tak kisah? Wanita hari ini, wanita hari ini. Lelaki ni cara dia tak sama macam perempuan. Nampak je macam tak kisah, tapi dalam hati tahap risau dia tu hanya Allah je yang tahu. Yang dia tu betapa risau pada orang yang disayang. Betul tak? Please don't have somebody waiting on you. Please don't be in love with someone
Asal kau tak share masalah dekat member-member? Dah share dah. Tapi bila kita share, member cakap apa? Sabar and tunjuk diri kita ni kuat. Then, so aku stop lah nampak sedih and enjoy with my life. Tunjuk yang aku ni kuat. Baguslah macam tu. Memang bagus. Tapi every time aku tunjuk aku ni kuat, orang sekeliling memang ingat yang aku ni betul-betul kuat. Malangnya aku tak sekuat yang diorang sangka. Luar lah lagi. Kalau luar, aku tanya kau semua orang boleh dengar. Tapi siapa je kisah? Asal muka cetak puas hati tu? Kenapa? Betul ke tak kisah? Tapi sebelum tu kita nak bacakan satu komen. Ini bagus. Ini saya yang kena baca ni. Cik Alia Maisara, terima kasih untuk komen anda di Facebook kami. Assalamualaikum WHI. Topik betul ke tak kisah? Biasa wanita selalu cakap tak kisah. Contohnya nak makan kat mana, nak pergi mana ataupun suami minta izin nak keluar dengan member, cakap tak kisah pun kalau tak ikut. Hakikatnya tak sampai 5 minit. Call, WhatsApp. Tanya kat mana? Nak balik bila? Dengan siapa? Kalau tak kisah, biarkan aja lah. Ya kan? Kalau tak kisah, kenapa duk call tanya? Kalau tak kisah, kenapa benarkan pergi sebelum awal? Lepas tu, banyak ni. Kalau keluar dating, you nak makan apa? Tak kisah. Bila dah sampai? Kenapa you pilih tempat ni? Maknanya awak macam tu. Santai. Okey, ini pendapat saya dan juga Fahrin Ahmad. Kisah ke tak kisah, kita nak tanya pendapat tetamu kita pada hari ini. Pertama sekali, kita bersama dengan Diana Rosa. Hai. Hai, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kita macam berjanji, Yes, Dan kita bersama kembali dengan misteri tadi. Hazama. Okey, dan juga bersama dengan Cik Zaid Muhammad, penulis motivasi kita pada hari ini. Okey, sebenarnya hari ini kita nak mengajak para penonton bercerita mengenai betul ke tak kisah. Ini memang kalau kita lihat perbincangan ini sangat-sangat luas, tetapi akhirnya dia bermula kepada mungkin diri kita sendirilah. Di mana kadang-kadang bila kita diberikan satu persoalan, satu pilihan dan juga mungkin apabila kita dilanda komen, kritikan dan sebagainya, betul kita kisah tak kisah. Okey, jadi Cik Zaid, untuk membuka tentang betul ke kisah tak kisah ni, betul ke seseorang manusia tu bila dia kata tak kisah sebenarnya memang dia tak kisah ataupun ada sebaliknya atau menyembunyikan sesuatu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama kali relax dulu. Farid sabar. Macam mana kan? Aku tengok dia tadi kan macam tapi saya rasa secara jujurnya lah manusia ni kisah. Tak ada yang tak kisah kot, kecuali memang kental betul lah. Tapi kita cerita pasal manusia normal yang hidup bermasyarakat dari kecil, dah ada keluarga, ada orang sekeliling, mesti dia kisah. Sebab kita dilatih macam tu. Kita contohnya jaga aurat kan? Dari kecil lagi kita diajar tutup, pakai baju, nanti malu orang, nanti orang kata apa. Kita macam dilatih seolah-olah untuk ambil kisah tentang apa pandangan orang lain. Dan benda itu tak salah pun. Ambil kisah ni sebenarnya adalah salah satu mekanisme untuk check and balance. Untuk supaya kita tak adalah macam redah, buat suka hati kan. Tapi pada masa yang sama, dia ada semua benda dalam dunia lah, dia ada dua ekstrim lah. Ada yang I don't care who you are, where you come from pun dia belasah. Macam lirik lagu je. Macam lirik lagu pula. Kan? Macam lain. Boleh sebut nama. Lain macam lah Cik Zaid kan? Itu macam sebab anak remaja. Anak-anak dan remaja kan biasa dengan lagu-lagu dia orang. Maksudnya, itu satu ekstrim. Tak kisah langsung. Kau datang dari mana, background apa pun okey je. Pun tak boleh juga saya rasa. Tapi yang sebelah satu lagi, di hujung satu lagi, semua dia ambil tahu. Semua dia seolah-olah hidup dia tu jadi apa? Didiktate oleh orang lain. Hidup dia tu macam diatur oleh orang lain. Macam puppet lah. Puppet, yes, that's the word. Jadi macam puppet pun tak boleh juga. Jadi naluri semula jadi manusia, cuma tinggal lagi Allah SWT bagi kita kebijaksanaan, bagi kita pendidikan, ilmu untuk kita nak duduk kat mana. Duduk ujung ni ke, nak ujung ni ke? Dia boleh kita duduk tengah lah. Macam mana kan? Sekejap. Kalau kamera yang boleh zoom dekat Hazama ni sekejap kan. Dia bagi saya bombastic side eye. Saya tak cakap apa pun. Kasih tambah. Cik Zaid yang tengah cakap. Saya macam tengah khusyuk dengar dia bagi saya macam sabar sekejap Okey, betul lah apa yang Cik Zaid cakap tu tadi kan. Dan dia sebenarnya tergantung kepada bagaimana kita sebagai individu, orang kata handle situation tu. Sebelum kita pergi kepada orang yang bagi saya bombastic side eye sini. Kan, saya nak tanya Diana dulu. Okey, dalam perhubungan kan,
sebelum kita wanita kan, sebelum Wanita? kita sebelum Kita wanita, okey. kan? Sebelum kita berkenalan dengan mana-mana lelaki, kita mesti ada kriteria-kriteria yang perlu ada yang mengikut selera kita. Okey? Macam Dayana sendiri, ada tak kriteria-kriteria ini ataupun tak kisah siapa yang datang masuk Minang okey je? Dia saja cakap tak kisah je. Tapi cakap pasal dia. Silakan Dayana. Abang jangan kat sini. Ini boleh macam. Okey, mestilah kita ada kriteria yang kita nak kan. Macam Yana mesti ada kan. Takkan tak kisah je. Kalau tak kisah mesti dah abang pun okey. Kan sebab kita sebab kita kisahlah tak ada dengan abang kan. Okey, of course sebab especially dalam perhubungan. Ini topik apa ni? Perhubungan ke kisah ni? Dalam perhubungan mestilah kita nak kita kena jadi selektif sikit lah kan, sebab kita nak hidup lama kan, bukannya 1-2 years. Lepas tu memang kena kisahlah benda-benda tu, kita kena orang kata shortlisted lah. Kan benda ni benda tu. Sebab tu kalau ikutkan saya banyaklah couple break sebab kan terlalu kisah. Betul lah, itu antara buktinya lah. Betul kita kisah. Sebab kita kisah bukannya sebab kita sesaja, tapi memang kita dah nampak benda ni tak boleh lah. Aku dah hidup lama ni, then better stop kat sini, cari lain untuk our future, dapat better future and all kan. Betul. Dan saya rasa terutamanya bagi kaum wanita kan, kalau kita bercakap tentang perhubungan tu perlu ada kisahnya di situ. Dari segi stability, dari segi single ke tidak. Dengar ni semua. Tapi betul. Sebab takkanlah kita nak tak ada apalah. Tak betul-betul. Financial ke apa benda semua tu penting. Takkan kita yang nak kena spend. Ya, betul. Lagi sekarang banyak lelaki bayar hidup. Wow. Betul. Tak cakap Hazama, jangan pandang saya macam tu. Kenapa terasa? Saya bukan kau Hazama kan? Kau bukan biawak kan? Bukan. Betul. Saya rasa apa yang Dayana cuba sampaikan tadi adalah pentingnya untuk kita menjadi realistik. Bukan semata-mata materialistik. Bukan duit dengan apa je. The way dia melayan. Masuk dengan family kita. Itu paling penting sebenarnya. Okey, baik. Ini juga menarik ni. Saya tengok reaction shot Azama daripada tadi. Dia bila tak puas hati. Betul. Ya, saya faham perasaan tu. Okey, tapi tak apa. Sebelum kita nak tanyakan lagi kehidupan kita sebagai selebriti, saya nak sambung sikit kan ni. Itu tadi cerita kisah perempuan kan. Tak, saya nak tanya dengan Azama ni. Elok tanya dia. Okey, kata dah Azama dah berkahwin kan. Kita dah pernah kehidupan muda sebenarnya. Kisah ke tak kisah kalau perempuan reject kita kan? Perempuan bagi macam-macam komen tentang kita. Ya, Azama ni saya kalau pasal aku reject kau dulu. Kau pernah try dia? Apa ya ke? Saya tak pernah try dia lah. Saya tak ada dalam list lah dia. Okey, mungkin contoh situasi lah. Kisah ke tak kisah? Sebagai lelaki ni kita ada ego tau. Saya tak kisah. Saya tak kisah. Kalau kita biasalah kita try. Kalau tak dapat tak apa. Bye-bye. Okey, cari lain. Bunga bukan sekuntum. Kalau cerita pasal perhubungan lah. Sebab kita memang dari segi dalam Islam pun kita memang boleh kahwin empat kan. Wow. Betul lelaki hakikat dia, tapi saya tak naklah kahwin empat. Itu kita kisah. Maksudnya saya punya fikiran perempuan tu kalau tak sesuai dengan kita okey je. Sebab dia pasal jodoh ni dia pasal Tuhan punya ketentuan, dia tak boleh kita punya ketentuan. Awak bagi jawapan selamat ni. Betul. Saya punya real punya ni. Saya kalau macam sebab tu saya tak kisah status isteri saya. Dia lagi tua daripada saya, dia bangsa Cina dan dia pernah berkahwin dulu. So saya tak kisah pasal benda tu. Ini pasal jodoh. Terima je. Ada hadiah lah untuk Azama ajak. Tapi okey. Dari sudut yang lain lah, macam kalau kita dah suka kat orang, kita pergi, kita bagi kasih sayang, kita menyatakan dan sebagainya, dan kemudian dia cakap, Zama, saya rasa awak tak layak Zama. Awak ni saya takkan sampai ke tahap tu sebab saya first saya pergi, saya tengok first impression ni. Kalau saya rasa dia ada, kalau tidak, okey. Sebelum dapat jawapan tu, baik kita gerak dulu. Saya macam tu. Okey, faham. So, kalau Hazama dari sudut perhubungan ni, mungkin ada yang macam, okey, tak kisah. Mana yang dah ditentukan, yang dijodohkan, okey, Alhamdulillah. Tapi, kalau kita menyentuh soal kerjaya, okey, Hazama adalah seorang penyanyi yang sangat terkenal di Malaysia. Okey, memang suara pun cenggini. Tak perlu. Tapi, ada tak apabila mendengar ataupun membaca komen-komen orang
tentang lagu-lagu yang Hazama keluarkan, tentang kolaborasi-kolaborasi yang Hazama pernah involve dengan, ada tak rasa terkesan dengan kata-kata orang ni sebenar ataupun sebenarnya memang tak kisah langsung apa orang cakap? Saya bergantung pada komen orang tu juga. Kalau setakat komen nonsense, saya tak heran. Tapi kalau komen dia ada sesuatu benda yang untuk membina saya, positif, saya akan ambil kisah. So kalau macam, ini suara ni lagu entah apa-apa. Tapi kalau ada orang komen, walaupun di komen tu teguran, tapi kalau dia membina, saya ambil. Kalau dia punya komen tu tak ada, saya anggap macam sengaja nak kutuk dan menjatuhkan. Ini mengarut. Saya rasa ini tak siapa-siapa entah. Tapi kalau ada seorang tu yang macam, saya nak bagi pendapat ni, saya akan ambil kisah dengan komen-komen yang macam tu. Tapi pernah terkesan tak dengan mana-mana komen orang yang sampai sekarang rasa kenapa orang ni komen macam ni? Dulu masa saya awal-awal dalam masuk industri ni, tapi sekarang ni isteri dia orang muzik, dia ada tempat nak cerita. Betul juga. Kan, dah tak ada orang boleh pujuk. Dulu masa awal-awal sebab saya tak biasa dengan tiba-tiba bila kita jadi public figure ni, ramai orang nak bagi pendapat kepada kita. So saya rasa terganggu juga, tapi bila satu tahap tu saya rasa macam dah matang lah. Ini tak memberi kesan apa pun pada diri saya kalau diorang punya cakap-cakap negatif tu. Baik, sebenarnya kita dengar macam sembang-sembang kosong, tapi kita sedikit sebanyak pun kita kata hari ini agak terbuka dan kita menyentuh tentang jodoh, tentang bagaimana karier, tentang cakap-cakap orang dan sebagainya. Okey, Cik Zaid, saya nak tanya pada Cik Zaid sendiri. Kalau kita lihatlah berbalik pada yang awal tadi, bila kita kata bila orang kata tak kisah tu, sebenarnya betul ke dia tak kisah atau pada sebaliknya? Okey, macam tadi kes orang perempuan, saya tak kisah kan. Saya sebenarnya tak terkesan pun dengan apa orang kata, tapi hakikatnya sebenarnya di sebalik itu mungkin dia cuba menyembunyikan ataupun menyimpan sesuatu sebenarnya. Betul. Sebenarnya kalau dalam hubungan suami isteri, lelaki perempuan kan, perkataan yang paling bahaya lah agaknya whatever. Whatever lah, apa-apalah. Betul juga. Bahaya sebab sebenarnya dia dah ada kan, dia dah ada niat tu, tapi bila sebab tu kalau saya belajar, kalau contoh isteri saya nak makan apa-apalah, kita tanya balik. Sebenarnya kita sebut satu benda, tengok reaksi dia macam mana. Kalau dia okey, then okey lah. Kalau dia tak okey, maknanya dia ada lagi di sebalik tu. Maknanya bukan betul-betul tak apa kan. Betul orang perempuan. Kadang-kadang dia bukan apa. Sebenarnya dia nak senangkan kita. Dia tak naklah pressure kita untuk buat satu benda tu. Tapi kalau pilihan kita tu teruk sangat, lari jauh dari dia punya pilihan, dia voice out juga, which is good lah, sebenarnya bagus. Proses komunikasi. Tapi saya tertarik dengan apa yang Fahrin sebut tadi, sebab secara amnya, sebenarnya macam Hazama pernah go through, memang kisah mula-mula kan. Dia sebenarnya proses kematangan. Dia panggil proses kematangan minda. Masa remaja kita ni banyak emosi. Akal kita ni belum sempurna lagi lah, belum matang. Jadi masa remaja ni mudah terasa lah. Iyalah, Hazama lah tu. Agaknya lah kot. Kita semua lah kot. Dayana pun sama. Rasanya kita semua yang dalam industri ni awal-awal tu kita dah lalu proses yang bila especially bila masuk dalam blog kan, benda-benda tak betul kan. Terutamanya kalau benda tu tak betul kan. Lepas tu kita semua rasa lalu proses yang betul. balik rumah menangis, stres. Orang cakap macam ni, kau baca komen. Kadang-kadang yang cakap tu seorang aja, yang puji 9 orang tu kita tak pula. Yang puji ramai sebenarnya secara amnya, yang lagi positif lagi banyak. Tapi kita sebagai human akan terasa macam duri lah. Betul. Kan kita jalan tak pijak duri, kita tak rasa apa-apa. Sekali pijak duri je, Allah sakitnya. Itu yang kita ingat. Jadi samalah. Ini perasaan manusia. Saya kira bukan saja selebriti lah, tapi orang kat luar sana dengan micro social media sekarang ni. Kalau kita nak fikir semua benda apa yang orang cakap ni, memang kita takkan ada kehidupan lah. Jadi ini proses kematangan. Betul. Okey, banyak lagi kita nak tanya kepada tetamu kita. Tapi kita sempat juga bertanya kepada orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Sebenarnya mereka kisah ataupun tak kisah? Jom kita tengok. Kisah ke tidak? Pada pendapat saya, selalunya saya akan jawab tak kisah lah. Tapi sebenarnya saya kisah sebab kita tak nak bagi tahu yang macam kita ni actually kisah. Kadang-kadang kita nak kawan-kawan kita faham sendiri. Sebab yelah nanti kalau kita bagi tahu macam kita kisah, nanti dia orang fikir macam dia ni over lah, apalah. Something like that lah. Okey, Wani pernah berada dalam situasi di mana Wani cakap, okey, tak kisah, okey, apa-apa je. Tapi sebenarnya Wani kisah sebab Wani rasa kita sebagai manusia tak boleh selfish dan kita kena ada hati untuk dijaga, dan apa-apa tindakan kita itu akan memberi kesan tak dekat orang tu dan akan memberi kesan tak dekat kita. So kalau kita rasa benda yang kita tak kisah tu akan memberikan kesan yang buruk, kita kena ambil tahu kenapa. Jadi jangan ego, jangan selfish, jangan kata tak kisah tapi sebenarnya kisah. Itu akan sebenarnya lebih makan diri. Situasi yang memerlukan kita
bercakap tak kisah, tapi sebenarnya hati kita sangat kisah. Kadang-kadang memang membuatkan diri itu sentiasa tersepit. Bila kata tersepit, bermakna kita antara rela hati atau tidak. Situasi yang saya rasa paling mudah adalah bila people ask for your help. Kita penat tapi memikirkan orang yang meminta tolong itu seseorang kawan baik, ataupun disebabkan perlu menjaga hati mereka tu, kita kata je tak kisah. Biasa je benda ni, berlaku hari-hari, berlaku almost every day, but we just have to go with it and melaluinya dengan harapan insyaAllah berbalaslah kot kebaikan yang kita beri tu. Okey, Farid, itu tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Sebenarnya ada benda yang perlu kita ambil kisah dan ada benda juga yang kita tak apalah, light-light aja, tak perlulah ambil terlalu serius perkara tersebut. Dan ini saya nak baca salah satu komen rakan kita di Facebook, iaitu Ana Wanda. Dia kata, saya ini memang jenis tak kisah sebenarnya. Orang nak mengata ke, nak menghina ke, kadang-kadang sampai orang ambil kesempatan atas kebaikan yang saya buat. Tapi sebenarnya kadang-kadang saya ambil kisah juga bila duduk rumah seorang-seorang. Saya sampai menangis bila fikir sikap orang yang suka ambil kesempatan atas kesempitan hidup saya. Memang saya kisah. Nampak tak? Ke atas saya ni memang jenis tak kisah. Tiba-tiba closing dia memang saya kisah. Ini perempuan. Tapi sebenarnya kalau kita read between the lines kan Cik Zaid, kalau kita read between the lines, apa yang dia cuba sampaikan tu kan, dia memang sejenis orang yang tak kisah. Tapi apabila perkara tu berlaku kerap, asyik kena benda yang sama, orang ambil kesempatan atas kebaikan yang dilakukan, orang asyik mengata benda yang sama dekat dia, hakikatnya tak berlaku pun seperti itu. Ini akan membuatkan kita jadi kisah. Kalau Dayana sendiri kan menjadi seorang public figure kan, sekarang ni kita apa-apa sahaja berada di mata masyarakat. Okey? Dan orang sangat-sangat cepat untuk menyampaikan perkara-perkara ataupun kata-kata yang tak best dekat kita. Dayana sendiri pernah ataupun tidak mengalami situasi-situasi yang sangat-sangat terkesan dengan kata-kata orang yang mula-mula tak kisah pun apa orang cakap. Tapi lama-lama tu dia kata menangis. Mendidih, menangis. Malam-malam nangis. Okey, I dah lalui lah semua kan. Memanglah kita macam okey, tak kisah apa orang cakap, you nak hentam I ke, you nak kecam ke apa benda. Tapi balik rumah memang memang perempuan ni ada masalah depan orang, maybe we act strong macam tak ada apalah, tak kisah. Tapi bila kita balik lepas mandi baring tu kan, teringat benda-benda ni. Dan kita fikir dan time tu lah menangis lah, kenapa cakap macam ni, benda tak betul ni semualah. Tapi itu I punya learning process yang buatkan I dah makin matang. I dah memang betul-betul macam kalis peluru lah. Macam tak kisah orang cakap apa. Tapi I kisah dengan pendapat orang yang rapat dengan I, orang yang very close to me lah. Dia ada benda yang kita perlu kisah dan ada benda yang perlu tak kisah. Yang macam kecaman ni semua bagi I mungkin tak kisah, tapi kita ambil, cuba daripada kecaman tu kita cuba cari sikit yang membina, yang positif. Tapi nanti I akan patah balik dekat my parents, my manager, sekarang my husband ke, bercerita balik benda-benda macam tu. And benda-benda yang positif tu kita ambil, yang negatif tu kita abaikan je lah. Tapi nak kata orang kisah, even until today, masih ada orang yang pasal anak pun. Yelah. Pasal anak pun ada. Itu paling itu aku kisah. Kan? Cakap terus terang sekarang. Wah, ni mak-mak. Ini sembang mak-mak lah. Ini aku kisah. Anak memang tak boleh. So, macam anak I bulat kan, anak I tembam. Ada orang macam anak you ni obes tau. Anak you ni macam ni jaga makan macam ni DM. Aku macam hello, kau pediatrician ke tak kan? Benda macam tu lah. Tapi itu I kisah, I'm very sorry. Itu I akan reply, excuse me, ni benda macam tu. Tapi it's normal lah, ada kawan artis yang anak kurus, kata anak tak cukup zat memang. Yang ini. Tapi benda-benda tu, semua benda orang nak cakap. Bab diri I, orang nak cakap apa, itu selama ni macam okay whatever. Tapi anak, I rasa you pun akan rasa yang sama. Janganlah, jangan sekali apa orang kata, petik dengan cuit. Memang you bagi I DM panjang ni, aku buat reply panjang ni, buat karangan terus. Betul. Saya rasa ni mak-mak kat luar sana pun setuju juga. Dan saya rasa bukan mak-mak sahaja. Saya rasa ada setengah orang macam saya dengan Dayana juga. Kita ni kalau orang bercakap tentang diri kita tak apa. Kita memang kalis peluru. Nak cakap apa, cakaplah. Tetapi bila melibatkan orang yang kita sayang, terutamanya anak kita, memang kita akan jadi overprotective dan terlebih kisah. Yes. Itu I kisah sangat-sangat. Okey, baik.
dekat sini maknanya tadi apa yang penting untuk Diana sendiri adalah pendapat orang terdekat sebenarnya. Yang luar-luar tu kalau kita tengok tak ada kredibilitinya, janganlah kita nak ambil hati sangat sebenarnya. Okey. Azamah, kalau saya memetik pada artikel kira 10-15 tahun depan, dia mengatakan Azamah pernah menangis. Tak, saya cuba buat je. Okey Azamah. Ini kisah orang perempuan. Okey, kalau orang lelaki, katalah kita dikritik, mungkin cara kita menerima berbeza. Dan kemudian macam mana Azamah, bukan kata nak bangkit balik tau. Kita paling susah bila umum ni, masyarakat ni mengkritik kita tak ada medium kita nak balas. Siapa orang ni? Macam mana kita nak balas? Macam mana kita nak membuktikan kebenaran? Tapi kita kena ada cara kita yang tersendiri. Kalau Azamah selalulah bagaimana nak memperjelaskan diri ataupun lebih senang untuk tak perlu jelaskan, atau keadaannya macam mana? Saya lebih senang untuk tak perlu jelaskan. Ini menarik juga ni. Kenapa? Belakang hari orang-orang yang komen-komen tu akan nilai orang tu sendiri. Sebab itu bukan kerja saya nak jelaskan sebab contoh 1 juta orang komen, takkan saya nak pergi 1 juta orang seorang-seorang tu. So lebih baik saya diam. Saya tunjukkan akhlak selepas tu. Orang fikirlah, saya fikir. Sebab saya... ini menarik ni. Nak bercakap pun kadang-kadang takut salah cakap, salah tulis. Lebih baik saya dia sebab saya ni pun bukan orang yang betul. Kadang-kadang kita pun ada buat salah. So kalau macam ada teguran tu betul, saya terima. Kalau teguran tu tak betul pun saya terima juga. So saya lantaklah korang, nanti korang penat, korang diam. Bila saya gunakan konsep macam tu, saya rasa saya punya kehidupan lebih bahagia. Lebih tenang kan? Daripada saya macam, ini kena betulkan. Bagi saya tak semua benda kita kena betulkan. Kadang-kadang kena biarkan benda. Tapi kan, tak ada ke rasa geram? Kita kan manusia kan? Kita kan ada perasaan kan? Geram tu ada. Tapi how kita handle? Adakah kita nak join dalam kancah tu? Lebih baik kita geram. Kancah. Ya. Mencegah lebih baik daripada betul. Kalau kita join tu, insya-Allah kita ni lebih teruk daripada perempuan kalau kita join ni. Kalau kita macam membalas-balas. Betul. So lebih baik kita melainkan kalau orang tu sampai ke depan muka dia nak try juga, yang tu tak dapat nak tolong lah. Yang tu terpaksalah. Tapi betul tau, saya cakap tu, ini antara pengalaman juga. Bila kadang-kadang kita cuba, kadang dah type panjang-panjang ni, nak tekan, ini kalau kita buat ni maksudnya dia akan jadi lebih panjang. Benda tidak boleh diperjelaskan dalam hanya satu rangkap penulisan nak memperjelaskan diri kita. Jadi buat video. Tapi kadang-kadang dia nak attention je. Dia tulis something, comment something untuk tarik perhatian kita. Okey, ni satu sebenarnya. Lepas tu betul-betul saya banyak kali terbaca di ruangan komen artis lah kan. Bila artis tu respon, tak sangka artis reply. Ada dia provoke. Betul. Sedar ataupun tidak, sebenarnya dalam nak dapatkan perhatian seseorang itu, kita dah menyakitkan hati orang tu. Baik, mungkin Cik Zaid, mungkin boleh kongsikan juga kan, antara perkara-perkara yang kita tak kisahlah selebriti ke, bukan selebriti ke, dan tak kisah apa profession kita sekalipun, apa antara perkara yang memang perlu kita ambil kisah, kita perlu ambil tahu apa yang sedang berlaku, dan apa juga perkara yang tak apa, benda ni kita tak payah nak terlalu serius. Dan mengambil teladan daripada filem Titanic. Pasal tadi. Saya setuju dengan apa yang Diana dengan Azamah sebut. I think they are doing the right thing lah. Both of them dah kira masuk satu kematangan yang tinggi jugalah. Tapi ada beberapa benda yang kita kena pertahankan. Pertama sekali maruah. Maruah diri, maruah keluarga macam Diana buat dengan anak dia kan. Bila attack maruah satu benda sangat personal, kita kena jagalah. Satu lagi agama. Bila orang dah cross the line dan cuba provoke dalam bentuk agama, kita kena wajib pertahankanlah. Tapi selain pada tu, kita agak-agaklah. Agaknya kita tengok macam Azamah buat, dia nilai. Aku masuk gelanggang, masuk kancah. Kancah, ya lah. Jangan masuk kancah tu. Dia terkeluar. Tapi betul, tak salah tu. Ya, betul lah, cantik ayat tu. Aku masuk kancah ni, adakah dia akan memperbaiki keadaan atau lebih memburukkan? Banyakkan yang dia nilai, lebih buruk, tak payahlah. Ada, it takes a strong man lah agaknya. It takes a strong person untuk orang yang kuat je lah, yang boleh tahan tolak tepi. Dan pengalaman mengajar kita sebenarnya. Banyak kita boleh filter. Tapi pada masa yang sama, langsung tak ambil kisah tak boleh juga. Saya pernah terjumpa orang-orang yang, ini cerita Titanic lah ni sebenarnya. Orang yang kata, ada aku kisah. Langsung dia tak kisah apa-apa. Pun tak boleh juga. Sebab dalam kehidupan kita ni, manusia mana-mana pun dia ada blind spot. Betul. Kan? Setiap kita ni ada blind spot. Macam kita bawa kereta, ada blind spot. So blind spot tu, kalau kita buat tak kisah, bahaya. Mungkin ada motor dalam tu, mungkin ada lori kan, nak langgar kita. Jadi orang yang bagi warning, mungkin dia bagi, tengok-tengok ada bahaya datang. Itu kita kena kisah. Tapi kalau kita nak, ini Tuhan bagi kita kebijaksanaan lah untuk menilai. Macam cerita Titanic.
Kita Titanic, dia tak kisah langsung. The captain lah kan? Captain dia, owner dia lagi pun. Owner dia apa nama tak ingat. Dia punya, sebab apa? Dia rasa dia hebat. Belagak ni. Belagak. Dia kata, we are the unsinkable. Kami kapal paling moden, tak akan tenggelam. Dah ada ego kat situ. Dan biasanya ada ego ni, Masya Allah, Tuhan balas cash. Kan? Iblis jatuh dari syurga ke bumi, kerana ego lah. Aku dibuat dari api, engkau buat dari tanah. Ego zat terus. Banyak cerita dunia, kalau ada ego, dia tak kisah pandang orang lain, dia akan terus kena. Sama Titanic. Dia kata unsinkable. Tapi first voyage dah tenggelam lah. Very sinkable. Sebab bila dia tak kisah, dia banyak iceberg datang. Padahal kalau cerita Titanic tu, kapal lain dia kisah. Dia kata, malam ni banyak iceberg lah. Bahaya, kita relax dulu. Kita park dulu. Tapi Titanic, kita aja. Jalan. Kena sikit je, tenggelam. Akhirnya tenggelam. Jadi, kita nilai lah hidup kita ni, apa iceberg dalam hidup kita, perjalanan hidup kita. Apa blind spot kita, apa iceberg kita yang kita kena perhatikan. Macam golongan selebriti dan juga orang berjaya, iceberg dia ialah ego lah. Dia jadi rasa, dia rasa apa dia invisible. Saya pernah tengok orang-orang yang dah berjaya, tiba-tiba orang kritik dia flex. Dia tunjuk, nak kau kata siapa? apa? Kau nak kata apa? Tengok aku ada kereta, macam dia kereta ada rumah aku macam ni. Bahaya. Saya doakan orang macam tu supaya Allah lindungi dia. Sebab kalau nak tarik cepat sangat. Terlalu tinggi bahaya. Jadi ada benda kita kena ambil kisah. Macam Diana sebut, orang kita percayai, orang-orang yang ikhlas menegur, kita layan lah. Itu kalau cerita Titanic tu saya ingat you jump I jump. Tapi kadang-kadang kita kau nak jump kau jump lah. Kadang-kadang kena gitu juga. You jump lah. Ada orang tudai. Tak kisah juga. Okey. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Zaid, Hazama dan juga Diana atas perkongsian pada hari ini. Yang mana memang betul pun dalam kehidupan kita ni, kalau kita terlalu serius ambil kisah apa orang lain kata, apa yang berlaku di sekeliling kita, terlalu serius, mungkin ini akan memakan diri kita. Dan pada masa yang sama, ada juga perkara yang perlu kita ambil kisah. Jangan overthinking sangat. Sesudahnya kita tak ada kehidupan. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih pada Diana Roza, kepada Hazama dan juga Cik Zaid kerana bersama kita pada hari ini. Dan selepas ni Yana, kita ada sesuatu yang kita nak buat ni. Saya tak sabar nak tunggu Fahrin buat benda ni. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Ini Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hai semua, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Saya tak boleh lah. Saya punya co-host lagi ni, dia punya energi terlampau-lampau. Okey, pada hari ini Fahrin, kita bersama dengan Chef Muhammad Khairuddin bin Zainal Abdul dari Roo Food Services. Dia nak berkongsi dengan kita cara untuk membuat Wan Paku Sando. Tapi Chef Kai, Wan Paku Sando. Wan Paku Sando ni apa sebenarnya ni? Okey, Wan Paku Sando ni adalah satu jenis sandwich. Sando itu ada sandwich. Sando bahasa Jepun. Bahasa Jepun. So dari tahun 2015 dulu, ada seorang isteri yang membekalkan suami dia untuk pergi bekerja satu sandwich yang penuh dengan sayur. So dia quite tebal lah, dia tebal dengan sayur. And then 2016 muncullah Wan Paku sandwich. Wow. Memang tebal betul. Saya ingat Wan Paku tu nama orang Kelantan. Yes. Bukan. Pada asalnya memang macam tu. Okey, tengok. Chef, antara bahan-bahan yang diperlukan, Chef. Okey, hari ini kita bawa yang basic saja. Kita ada sedikit lettuce, kita ada cucumber, ada carrot, ada cabbage, tomato, and then kita ada sedikit filling lah untuk proteinnya lah. Protein je. Okey, ini kita ada chicken breast ke? Yes, kita ada chicken breaded. Okey. Kita ada apa ni? Crab meat. Udang. Prawn. Okey. So kita ada sikitlah biasa, yang basic. Okey. Kita bawa yang basic yang senang. Ni apa? Okey. Tandoori chicken. Pandai-pandai je. Yang ni saya kata, yang ni adalah chicken satay. So because of bila kadang-kadang kita makan sate kat rumah tak habis something. So boleh dimasukkan jadi sandwich. So kita tak perlu bazir, pagi besok buat bekal untuk anak pergi sekolah. Okey Chef, ini cabaran tau ni sebenarnya. Dia sangat-sangat cantik dan mesti ada cara nak buat dia. Mesti Chef berkongsikan. Okey, yang pertama sekali kita roti dulu lah. Okey, roti. Tak apa, saya letak kat sini dulu. Okey. So kita roti. And then kita dah sapu dia punya filling lah. Dia punya ni dulu. Dia punya dressing semua lah. So, kita mulakan dengan lettuce. Okey. Letak je banyak-banyak.
tak kisah banyak mana. Yang penting ini baru betul tak kisah. Tapi bagi orang yang tak suka, anak-anak tak suka sayur, mau dia kisah ni, dia tarik dalam episod orang. Tapi sebenarnya kan, orang kata kalau buat sandwich ni, dia memang makanan yang sangat-sangat sihat dan mengenyangkan. Jadi kepada ibu bapa kan, kalau tak ada idea nak buat bekalan apa untuk anak-anak pergi ke sekolah, ni sandwich Wan Paku Sando ni antara yang boleh kita lakukan. Cepat, sihat kan. So kita letak. Tapi yang paling menarik saya tengok macam susunan tau supaya dia cantik. Tapi tengok cara potongan sayur-sayuran tu pun memang kena nipis-nipis macam ni. So dia macam cantik. Yes. Kita susun bagi dia cantik lah. Bila kita akan potong dia akan sekata semua. Baik. Okey. So boleh je nak potong macam mana pun sekalipun, tak ada masalah sebenarnya. Okey. Tak kisah nak macam mana pun. Okey, tapi ada satu yang tadi kita sandor tu kita dah tahu sandwich. Wan Paku tu apa sebenarnya? Okey, Wan Paku ni kalau bahasa dia dalam orang kata mood seorang budak yang hyper. Tak baik. Dia tak baik. Dia tak baik. So seorang ibu menciptakan satu sandwich untuk dia ceria. Dia mischievous lah. Kasi dia ceria. Tengok sandwich tu pun seronoknya dia nak makan. Hello. Okey, baik. Saya mungkin menjadi macam ni pasal saya makan sandwich kot kan. Ya tu. Bukan sekadar sandwich tapi Wan Paku sandwich. Kadang-kadang kalau boleh buat satu saja kan. Tapi hari ni kita buat double. So tak kisah nak letak apa pun. So kalau kita letak ayam kan, if kalau nak letak benda lain pun chicken satay ke, nak letak prawn ke pun tak ada masalah. Letak kat atas je? Letak je. Macam tu pun tak ada masalah. Ni bukan double story dah ni. Ni apartment dah ni. Sebab tema kita tak kisah. So tak kisahlah nak buat macam mana pun, asalkan dia bersetting. Okey, ini bermakna sebenarnya Wan Paku Sando ni intinya ataupun feelingnya mengikut kreativiti masing-masing. Dan juga kan Fahri, macam yang Chef Kai cakap tadi, itu sate daripada semalam yang tak habis. So jadi kepada ibu-ibu bapa ni, selain daripada nasi goreng, selalunya kita buat nasi goreng campak kan, sebab nak habiskan bekalan-bekalan makanan semalam yang tak habis. So tapi ini antara satu variasi lain juga, boleh masukkan dalam sandwich. Boleh. Okey, yang ni kena nak tunjuk ni. Pasal apa? Dia dah wrap baru kita potong, betul kan? Kita wrap supaya dia cantik baru kita potong. Biasa orang tengah macam ini dia potong. Itu yang jadi tak jadi tu. So wrap ni kita tekan sikitlah bagi dia padat sikit. Bagi dia yang sikit. Okey, boleh tolong pegang. So kita potong dulu sikit. Okey. Kemudian balut dia. Balut je. Jangan balut. Jangan balut situ. Ini kena tengok ni, Balut ke depan. Kalau tak dia penyek roti dia penyek kan. Okey. Tutup je macam ni. Kita tak payah tarik ketat-ketat lah. Boleh tarik ketat-ketat tapi jangan tarik ke dalam. Jangan sampai biar macam tu je. Jangan sampai dia punya roti tu terkelepet. Faham. So, ini tarik je ke bawah sikit. Macam tu. Ini pun sama juga. Tarik je ke bawah sikit. Okey. Ni memang clean memang tak ada sos, tak ada. Boleh nak isi sos, tak ada masalah. Okey. Tapi sebab kita dah season dia semua siap, kita dah. Okey, kita nak tengok Farin potong. Okey, Farin potong. Farin potong Farin. Cuba saya tunjuk saya. Kita tengok. Farin potong macam tu je Farin. Tapi kena tengok. Saya kena ajar saya. Tapi kena tengok. Dia ada cara tak? Macam mana kita susun tadi? Susun tadi kalau kita salah potong dia tak akan jadi cantik macam tu. Okey, so maknanya kalau kita tengok macam ni memanjang macam ni, so kita potong macam ni. Okey. Maksudnya kita melintang lah. Pegang macam ni kot. Boleh. Nervous tu dia. Boleh lah. Nice. Ui, cantik lah. Tengoklah siapa yang potong. Puji diri sendiri pula tu. Chef, berapa bintang boleh bagi ni, Chef? Ini saya buat. Ini maknanya nak yang bintang ni, you all kena buat lah. Okey, Chef. So, kita ada cabaran ni kat situ. Tak apa. Okey, IG Chef, apa Chef? Kalau mereka tertanya-tanya juga, kabarnya Chef ada beberapa cawangan. Okey, saya ada 3 cawangan. Kita ada 3 cawangan. Satu di Perak, Sungai, GPO. Satu di HFI, di Kelang. Ada di Jengka, Pahang, catering. Dan satu lagi akan datang di Putrajaya. Okey, teruskan tengah renovation. Baik, itu specialty-nya apa? Bukan sandwich kan? Bukan sandwich lah. Okey, apa dia? Kalau di Putrajaya yang akan datang, kita akan buat kita punya nasi dagang. Nasi dagang. Memang orang Terengganu ke? Saya punya rumah orang Terengganu. Okey, baik. Kita nak kena battle ke apa ni? So, nak kena battle ke? Boleh, tapi kita akan buat suatu kita rehat ni. Okey, hasil kita tunjuk. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana nak tahu sandwich siapa yang berjaya. Kembali bersama kami selepas ini di Wanita Hari Ini. Thank you, Chef. Thank you. Terima kasih. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Okey, kami telah berjaya menyiapkan Wan Pakusando dalam masa 2 minit kita berehat tadi. Yang ni saya punya, yang ni Yana punya. Saya dah nak makan ni. Nampak cantik kan? Nampak. Jadi chef siapa yang lebih nampak menarik? Kalau dari sini dari segi visual ni kita dah tahu dah siapa yang cantik. Siapa tu chef? Tapi dari segi rasa dia saya punya tak ada lawan. Sebab dalam saya punya ni ada udang, ada sate, ada telur. Kadang-kadang yang cantik tu tak semestinya bagus. Okey, tapi antara yang positifnya chef yang saya nampak daripada macam ni kan, sebenarnya kita boleh buat sendiri di mana kita ikut kita nak healthy ke, kita nak apa ke. Tak kisah ikut cita rasa masing-masing. Makan je ni, kejap lagi dah habis dah. Okey. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua bersama dengan kita sepanjang 1 jam siaran ini dan kita hari Selasa kita akan seperti biasa dengan menu. Menu apa esok? Dari negeri mana? Kan? Orang Kedah. Special untuk orang Kedah. Esok kita bawakan menu dari Kedah. Apa antara menu-menu Kedah yang sedap? Biasa orang kata laksa Kedah. Kalau chef siapa kalau yang Kedah punya menu? Saya daging batang pisang. Batang pisang ke? Gulai daging batang pisang. Batang pisang? Ya, Okey. Kalau Farid? Saya tadi laksa Kedah. Selamat. Selamat. Saya pun hantu laksa. Laksa utara bagi saya memang sedap. Jadi kepada anda, terutama orang Kedah, mungkin boleh kongsi dengan kami apa antara menu masakan Kedah yang sedap-sedap. Boleh share sekali resepi dia kalau ada dengan gambar. Dan untuk hari ini selamat bercuti dan kepada mereka yang mungkin berada di jalan raya dan sebagainya, mandu dengan berhati-hati kalau dah balik bercuti dan sebagainya. Dan kami harap anda telah terhibur dan mendapat pengisian menarik sepanjang 1 jam ini. Kami undurkan diri terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih kepada Chef Kai dan terima kasih juga kepada anda. Jaga diri, stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tambah berani pendidik.